أحدهما فيه الأقوال القولان وأصحهما القطع بالجواز. Wahadhil aqwal, qaul-qaul ni ada berapa qaul semua? 3. Tahassalat terhasil ia aqwal daripada hikayat 2 qaul dalam apa tu? Nukilan yang sebelum ini. Dua qaul pada naqal lah, masalah naqal tu sebelum ni. Dan 2 tarik pada yang mutaakhir. Baca dulu, teruskan. Kita tengok dalam Raudah lebih jelas lagi. Ini dia nak terangkan tentang hikayatul khilaf ni macam mana bentuk dia. Jadi khilaf dalam masalah ni ialah al-madhhab kan. Ikhtilaf at-tariqain. Ikhtilaf at-tariqain. Jadi ada satu tariq kata dalam masalah ni ada 2 qaul. Ada satu tariq lagi kata dalam masalah ini bukan wa tariqani fil ahaduhuma fihi al-qaulani. Maksudnya satu lagi qaul tak ada, dia ada satu qaul saja. Seterusnya أو نوى نفلا أو الصلاة تنفل أي فعل النفل الفرض على المذهب أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعله تابعا له. Terima. Ataupun Ataupun berniat ia akan nafil ataupun solah, maka dia boleh melakukan solat sunat. boleh melakukan nafil. Tidak Solat fardu. Tidak solat fardu. Tidak fardu. Faham? Dia bukan solat fardu je. Sebab fardu ni bukan sejenis solat. Tawaf fardu. Faham? Khutbah fardu. Jadi fardu je lah. Fardu maksudnya benda yang fardu. Amma fil ula. Adapun dalil pada yang pertama, masalah yang pertama apa dia? Dia niat sunat ataupun solat mutlak. Mutlaqus solat. Sahaja aku tayamum untuk solat. Itu maksud solat. Iaitu dia niat mutlaqus solat. Kenapa dia punya jawapan dia seperti itu? Dia hanya boleh buat sunat tapi tak boleh buat fardu. Amma fil ula. Amma dalilu fil mas'alatil ula fali anna kerana bahawasanya fardu adalah asal bagi sunat. Fardu ni asal bagi sunat. Fardu asal, sunat fara'. Fardu matbu', sunat tabi'. Jadi kalau dia niat sunat, maksudnya dia niat yang fara', kecil. Bila dia niat kecil, dia tak boleh buat benda yang besar. Bila dia niat besar, baru boleh buat benda yang kecil. Itu dia punya fiqh dia. فَلِأَنَّ الْفَرْضَ أَصْلٌ لِلنَّفْلِ فَلَا يُجْعَلُ الْفَرْضُ تَابِعًا لَهُ أَيْ لِلنَّفْلِ. Lagi? وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ masalah saniyah apa? Dia niat solat, mutlaqus solah. Faham? Masalah kedua, dia niat sahaja aku tayamum untuk solat. Bas, dia tak sebut solat fardu ataupun solat sunat. Maka dalam masalah ini, pendapat yang muktamad dia adalah apa? Dia hanya boleh semayang sunat sahaja. Kenapa? Apa dalil dia? Falil akhdhi bil ahwad. Itu dia punya dalil dia. Dalam mazhab Syafi'i, antara dalil kita adalah ihtiyat. Sebab ihtiyat juga dituntut dalam syarak kan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi ada, bila sebahagian orang tak faham konsep pendalilan dalam mazhab Syafi'i yang ihtiyat ni, maka dia guna hujah tak ada dalil. Ihtiyat tu juga adalah dalil.
Mengambil ihtiyat jugalah dalil. Kenapa dalil? Sebab dia disuruh oleh syarak. Faham? Syarak suruh kita ihtiyat. Kenapa ihtiyat? Sebab kalau dia niat solat, solat ni kan mutlak, fardu pun mungkin, sunat pun mungkin. Jadi kita nak bagi tak dia sembahyang fardu? Kita tak bagi dia sembahyang fardu. Kita ambil jalan ihtiyat. Kita ambil yang lagi rendah. Antara fardu dengan sunat, sunat lagi rendah kan, ambil yang rendah. Jaga-jaga. Faham? Mungkin juga solat tu fardu, boleh masuk. Tapi kita ambil yang fardu tu. Kita ambil langkah berjaga-jaga. Kita hanya kata sunat saja boleh buat. Faham? Sebab sunat tu memang confirm boleh buat. Faham? Fardu ada ihtimal, boleh buat tak boleh buat, dengan perkataan solat tu. Jadi kita ambil yang yakin, iaitu sunat. Kita tinggalkan yang tak pasti, iaitu fardu. Nampak tak? Wa fi qaulin lahu fi'lul fardi fihi ma ay fil mas'alataini. Ada satu qaul kata kalau dia niat sunat dia juga boleh buat fardu, kalau dia niat mutlaqus solat dia juga boleh buat fardu. Amma fil ula, ini dalil bagi qaul yang kedua bagi masalah pertama. Fakama dia kiaskan. Dia kata kenapa kalau satu orang dia tayamum niat sunat dia boleh buat fardu? Fakama kiaskan dengan fakama law nawa bi wudu'ihi istibahata salatin nafli falau fi'lul fardhi. Dia kiaskan dengan wudu. Dia kata cuba kamu fikir. Kalau satu orang dia ambil wudu, dia niat nak buat sembahyang sunat, boleh tak sembahyang fardu? Boleh. Dan tayamum pun boleh juga. Faham? Dia tayamum untuk sunat, boleh juga buat fardu. Kerana apa? Fardu, wudu adalah taharah, bersuci. Tayamum juga bersuci. Bila boleh kat wudu, bolehlah juga pada tayamum. Dia qiyas. Tapi kita dah nampak dah jawapan dia. Ini dia panggil qiyas ma'al fariq. Kerana dalam konteks ini tak boleh disamakan. Kita tak boleh kata kalau wuduk boleh, tayamum lagi lah boleh. Dia tak boleh. Macam tu ayat dia. Kalau tayamum boleh, wuduk lagi boleh. Betul ayat dia. Betul tak? Tapi dalam konsep hujah ni, kalau wuduk pun boleh begitu, tayamum lagi lah boleh. Tak betul. Lagi lah boleh. Tak betul. Sebab tayamum lagi rendah daripada wuduk. Kalau wuduk boleh, tak semestinya tayamum boleh. Tapi kalau tayamum boleh, sepatutnya wuduk pun boleh. Jadi qiyas tu dia panggil qiyas mal fariq. Kemudian pada masalah yang kedua, iaitu mutlaqus solah. Dia katakan kalau satu orang tu dia tayamum dengan niat solat, fardu juga solat, sunat juga solat. Maknanya perkataan as-salatu tashmalu ataupun tatanawalul fardha wan nafla. Perkataan solat kan umum. Fardu pun ya, sunat pun ya. Maka bila orang tu dia niat dengan tayamum untuk solat, maka bolehlah dia juga buat fardu, sebab solat juga merangkumi perkataan fardu. Jadi kita jawab ya, betul. Tetapi apakah langkah yang telah dipakai dalam penghujaan? Ihtiyat. Memang ya. Tapi oleh kerana dia tak sebut secara sharih, kita ambil yang yakin. Na'khudhul yaqin wa natrukus syak. Yang yakinnya, confirmnya kalau solat sunat tu memang masuk. Ambil yang tu. Yang fardu mungkin masuk, mungkin tak masuk, so kita abaikan. Wa fi salis, qaul yang ketiga. Lahu fi'lul fardhi fi thaniyati duna ula. Ada satu lagi qaul, dalam surah yang kedua dia boleh buat fardu, surah pertama tak boleh. Maksudnya dalam surah dia mutlaqus solah boleh buat fardu, tapi dalam surah nafil tak boleh buat fardu. Itu tiga qaul. Lagi wal aqwalu tahassalat min hikayati qawlaini fil mas'alataini kama fi syarhil muhadzab. Maksudnya dalam masalah kedua ada dua tariq. Satu tariq kata dalam masalah ni ada dua qaul. Satu lagi tariq kata dalam masalah ni ada satu qaul, dan qaul itu adalah harus. Faham tak? Tariqah qati'ah ni lawan dia apa? Belajar dah dalam mukadimah.
Tariq qati'ah ni nama dia tariqatul khilaf. Faham? Maksudnya dalam menghikayatkan tentang masalah nombor 2, ada 2 tariq di kalangan ashab Syafi'i. Satu tariq mengatakan dalam masalah itu qaul, maksudnya harus dan tak harus lah. Satu lagi tariq qati'ah mengatakan tak ada khilaf, ada satu je qaul, iaitu harus. Tapi yang ditarjihkan adalah tak harus lah. Wa qata'a ba'duhum وقطع بعضهم في الأولى بعدم sebahagian ulama Syafi'i mengatakan apa? Dalam masalah pertama ni tak boleh, harus. Tak harus. Maksudnya dalam masalah pertama pun ada tariqatul qati'ah. Tak harus. Ini teknikal lah, ini teknikal khilaf. Ini dipanggil ilmu khilaf. Nak bagi nampak tulis buat kat rajah. Kemudian warrafi'iyyu والرافعي حكى الخلاف في الثانية وجهين وتبعه في الروضة tabi. وتبعه في الروضة. Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah menghikayatkan dalam masalah ni. Imam Rafi'i kata masalah ni khilaf dia bukan qaulain tapi wajahain. Ini pun sejenis khilaf juga. Faham tak? Sejenis khilaf, maksudnya sejenis khilaf dalam perkara menghikayatkan khilaf. Ada ulama kata masalah ni tak ada khilaf, ada ulama kata masalah ni ada khilaf. Itu pun khilaf juga. Ada ulama kata khilaf dalam masalah ni adalah qaul Imam Syafi'i. Ada ulama kata khilaf dalam masalah ni wajah ashab. Itu pun khilaf juga. Okey, tak apa. Sebab apa benda ni dihikayatkan dalam syarah? Sebab khilaf ni dilabelkan dengan al-madhab. Al-mazhab adalah hikayatu al-ikhtilafu fi hikayati al-aqwal. Ikhtilaf turuq. Kembali dia bawa masail lain. ولو نوى نافلة معينة Au salatal janazah. جاز له فعل Fi'lu غيرها من النوافل معها وله بنية النفل صلاة الجنازة كما سيأتي. Ini furu'. Walau nawa nafilatan muayyanatan aw salatal janazah jaza lahu fi'lu ghairiha minan nawafili ma'aha. Dia niat nak sembahyang duha tapi dia guna sembahyang sunat lain. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Dia niat nak sembahyang jenazah, dia guna untuk sembahyang sunat. Boleh. Tak ada masalah. Walahu biniyatin nafli salatul janazah. Dia niat sembahyang sunat tapi dia guna sembahyang jenazah. Boleh. Faham? Sembahyang jenazah ni fardu kifayah. Maksudnya apa? Dengan dia sembahyang, dia niat sunat, dia boleh buat fardu kifayah. Yang dia tak boleh buat fardu ain. Maksudnya وسجود التلاوة والشكر ومسح المصحف وحمله wasujudu وسجود التلاوة والشكر ومسح المصحف وحمله لأن النفل akadu. Tak betul lah ke? آكد منها ولو نوى مسح المصحف Maksudnya wasujudu tilawati wasyukri wa masallum sa'afi wa hamluhu ay walahu bi niyatin nafli salatul janazati wasujudu tilawah, ataf kepada salatul janazah. Dengan dia niat sembahyang sunat, dia boleh apa? Sujud tilawah, sujud syukur, sentuh Quran, angkat Quran. Sebab apa? Sembahyang ni lagi tinggi daripada sujud syukur. Jadi bila sembahyang boleh, bawah daripada dia boleh. Saya dah bagi tahu semalam, dia punya formula dia. Kita bahagikan kepada 4 martabat. Kita baca dulu dia punya masail, nanti kita bahagikan. Falau نوى مسح المصحف مثلا istabaha masal mushafi duna nafli zakara dhalika al-Imam Nawawi fi Syarh al-Muhadzab. Khalas, habis. Jadi kita dah nampak sekali imbas bagaimana ia dibawa, kan? Maka kesimpulannya ulama telah bahagikan kepada 3 martabat niat. Martabat yang pertama, kalau dia niat martabat yang pertama, dia boleh buat nombor 2, nombor 3. Kalau dia niat nombor 2, dia boleh buat nombor 3, tidak boleh buat nombor
1. Kalau dia niat nombor 3, dia hanya boleh buat nombor 3, tak boleh buat nombor 2 dan nombor 1. Jadi mudah je nak hafal. Bila kita dah faham formula tadi, kan? Faham tak formula tadi? So kita letak, masukkan dalam martabat. Okey, kita masukkan martabat nombor 3 dulu. Martabat nombor 3 ni mashul mushaf, hamlul mushaf, sujudut tilawah, sujudus syukur. Faham? Ini martabat nombor 3. Wati. Faham? Nombor 3. Jadi bila nombor 3 kan, maksudnya kalau dia niat nak sujud syukur, dia tak boleh sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat atas lagi. Martabat nombor 2. Martabat nombor 2 adalah sembahyang jenazah, sembahyang sunat. Faham? Solat mutlaqus solah. Solatun an-naflu mutlaqus solah. 3 dah. Khutbah Jumaat. Martabat nombor 1 fardu. Sama ada sembahyang fardu ataupun tawaf fardu. Faham? Jadi 3 martabat sudah diterangkan. Jadi rupanya dia ada khilaf tu. Muktamad dia begitu. Sembahyang jenazah ni di martabat nombor 2. Sebab itu tadi kata, kalau dia niat nak buat sembahyang sunat, dia boleh sembahyang jenazah. Faham tak? Sebab apa? Sembahyang jenazah satu martabat dengan sembahyang sunat. Faham tak? Satu martabat. Sebab itu dalam kitab macam Muqaddimah Hadramiyah disebut, wala yastabihu bitayammumi ghaira fardin ainiyin. Ada perkataan tu. Tidak boleh mengharuskan oleh seseorang itu dengan tayamum selain daripada satu fardu ain. Selain daripada satu fardu ain. Mafhum dia? Boleh dengan satu tayamum melakukan beberapa fardu kifayah. Nanti kat depan ada walahu bitayammumi janaiz. Salatu janaiz. Dengan satu tayamum kita boleh sembahyang jenazah ni beberapa kali. Sama macam sunat, sama. Faham? Sebab apa? Dia martabat nombor 2. Yang tak boleh buat dengan satu tayamum lebih daripada sekali adalah fardu ain. Adapun fardu kifayah maka boleh. Khalas. Ada tak faham martabat ni? Ha? Kurang faham maksud? Kalau tak ada orang urus, maka dia fardu ain atas kita. Bagaimana pula dia boleh jadi beberapa solat? Sembahyang jenazah asal dia fardu kifayah. Asal dia boleh jadi fardu ain dari segi in ta'ayyana alaihi. In ta'ayyana alaihi itu maksudnya di sana hanya ada dia je dan 2-3 orang lagi yang cukup sekadar nak uruskan. Maka pada ketika itu dia fardu kifayah ni bila sampai ke tahap ta'ayyun, dia jadi orang tu mesti kena buat, tak boleh serah pada orang lain sebab dia tak ada orang lain. Faham? Jadi adakah pada ketika itu sembahyang jenazah ni dia jadi fardu ain? Hukum dia, ya, dia jadi fardu ain iktibar orang tu lah. Fardu ain dengan makna orang itu lah yang kena settlekan. Jadi adakah pada ketika itu kalau dia tayamum, dia dah tak boleh dah sembahyang jenazah yang kedua dan seterusnya? Jawapannya tidak. Wa in ta'ayyanat alaihi, sebab nazaran ilal asli, kita lihat kepada asal, kita lihat kepada syan, kita lihat kepada asal sembahyang jenazah, hukum dia adalah fardu kifayah. Faham? Tengok pada asal, tak tengok pada hal tari'ah, hal yang mendatang. Kita tengok pada asal. Terusnya
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu wajhihi thumma yadayhi. Ini penting ni, yang masalah niat ni. Benda tu senang je hafal je. Yang pertama, yang kedua rukun tayamum niat, yang ketiga wa mashu wajhihi thumma yadayhi ma'a mirfaqih. Ala wajhi isti'abi. Dan menyapu wajahnya, kemudian kedua tangannya bersama kedua sikunya secara menyeluruh. Wa mimma yuqalu anhu. Jadi tangan kita yang bersama tanah tu, dia kena sentuh bahagian-bahagian yang kena sentuh. Faham? Tangan bersama tanah tu, dia kena sentuh bahagian yang kena sentuh. Dalam kitab Tahrir menyebut apakah perbezaan tayamum dengan wuduk. Perbezaan antaranya al-isalu ila manabiti sya'ri. Itu perbezaan. Apa maksudnya? Dalam wuduk, air mesti disampaikan sehingga di bawah-bawah apa? Kulit kepada bulu. Maksudnya kita, contohnya ni, kita mesti kenakan air pada bulu dan juga dia punya tapak dia. Dia panggil sya'ran wa basharan kan. Bulu pun kena, kulit pun kena. Bulu pun kena, tempat mambats, tempat apa? Tumbuhnya bulu tu pun, iaitu kulit pun kena. Itu wuduk. Adapun tayamum tidak. Faham? Tanpa membezakan bulu itu tebal ataupun bulu itu nipis, sama je. Sebab kalau dalam wuduk kan kita ada bezakan tebal ke nipis ke kan. Tapi dalam tayamum ni, bulu tebal ke bulu nipis ke, tidak wajib isalut turabi ila manabitish syari. Itu beza. Jadi di sini kita kembalikan, dia kata isti'ab ya, tapi tidaklah sampai dia mesti kenakan tanah sampai ke apa? Sampai ke dalam bulu. Kalau dalam bulu payah sikit akan tanya. Bagi sampai dia punya kulit. Tak perlu. Sapu je atas tu. Kena kawasan atas bas madai. Wala tartiba. Okey, lagi? Wa mimma yuqalu anhu ma yuqbilu min al-anfi ala syafah. Antara perkara yang mana dilalaikan daripadanya, ma yuqbil, bahagian depan. Ma yuqbil, barang yang depan, bahagian depan lah daripada hidung. Ma yuqbil minal anfi ala syafah, di atas bibir. Bila dia tayamum macam ni kan, jadi bawah ni tak kena. Bibir sini, bawah hidung ni tak kena. Sebab hidung kan tak naik tinggi. Jadi kalau dia tak cermat, dia akan tarik. Kalau dibuat macam ni memang tak kena. Tahu tak? Jadi dia kena pastikan bawah ni pun bagi kena. Itu dia kata, bagi peringatan. Bahagian yang mana yughfal anhu ma yuqbilu minal anfi ala syafah. وعطف المصنف بثم لإفادة وجوب الترتيب أي بين الوجه واليدين كما في التراب، كما في الوضوء. ومسح وجهه ثم ialah summa menunjukkan tertib. Seperti mana wuduk tertib. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Semua waw kan? Waw li tertib kan? Waw yufidu tertib. Dalam nahu. Tak kan? Al-waw tufidu mutlaqal jama'. Tertib tu datang daripada mana? Tertib tu datang daripada, kamu dah belajar ikhlas, tengok sendiri. Okey. Allahumma salli alaihi. Tadi saya sebut dia khutbah Jumaat ni, dia martabat nombor 1. Bukan nombor 2, tadi saya sebut 2 kan. Dia martabat nombor 1 kan.
Ha? Dalam kitab apa? Tuhfatul Iman. Tengok. الحاصل أن نية الفرض تبيه الجميع ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيه ما عدا الفرض العيني. Faham? Insya Ma'ada fardh al-ain. Betul lah tu. Khilaf lah tentang khutbah ni. Okey. Dia dalam khutbah Jumaat, adakah dia kena dua tayamum? Kan dua khutbah. Ataupun satu tayamum, satu je. Faham? Dua khutbah, walaupun sebut dua, tapi dia satu je. Faham tak? Pecah dua. Dia sebenarnya dua khutbah tu kira satu. Jadi dia tayamum sekali. Khatib Jumaat ni macam mana nak tayamum? Boleh tak contohlah dia tayamum dengan niat untuk semayang Jumaat, ya? Jadi boleh buat khutbah terus kan? Jadi dia tayamum sekali je lah. Sebab bila niat fardu, boleh buat bawah dia kan? Betul tak? Macam mana? Kenapa? Apa? Dua khutbah. Satu tayamum untuk khutbah, satu tayamum untuk solat. Kenapa? Iktibar khutbah tu fardu. Jadi ini dalam tuhfah kan? Dalam tuhfah. Ke masalah ni khilaf Ramli bin Hajar. Tengok dalam ni. Tengok dalam tu pun ada kat. Tengok dalam Taqrirat pun ada. Sebab kalau Baijuri biasanya Imam Ramli lah. Jadi adakah masalah di manakah martabat khutbah Jumaat ada khilaf baina Ramli wa Bani Hajar? Tengok tentang dengan tayamum dia boleh buat apa. Bismillah. Jumpa tak? أو صلاة الجنازة استيضاح به ما دون فرض العين من نفل صلاة وطواف وصلاة الجنازة ونحو سجود تلاوة وكذا خطبة الجمعة عند حاج. Khilaf lah tu. Maksudnya Imam Ramli letakkan khutbah Jumaat ni nombor 1. Faham? Ibnu Hajar letak nombor 2. Ida Ibn Hajar. Kan? Dan Taqrirat tulis. Sebab ada Taqrirat. Macam mana martabat dia? وفي نية الاستباحة خطبة الجمعة خلاف فعند الرملي يستبيح بها فرضا عينيا واحدا لأنها بمنزلة ركعتين سواء أكان الفرض خطبة أم غيرها. وأما عند ابن حجر فلا يستبيح بالتيمم لها فرضا عينيا. Okay. Bas. Maksudnya kalau orang dia tayamum untuk khutbah Jumaat, kan? Ibnu Hajar kata martabat dia martabat nombor 2, dia tak boleh buat sembahyang Jumaat. Betul tak? Dia tak boleh gunakan untuk sembahyang Jumaat. Tapi kalau Imam Ramli oleh kerana kata kedudukan dia apa? Nombor 1 tadi apa? Maka المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك
خطبة الجمعة لأنها منزلة منزلة ركعة فهي كصلاتها إلى الرمل ويبتات فيها إلى ابن حجر كشيخ الإسلام فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد. Syah Ibn Hajar. Itu si Ibn Hajar. ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنهما فرض واحد. Apa pula tu? فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنهما فرض واحد. Si Ibn Qasim kot Barak macam khilaf tu. Maksudnya di sisi Ibn Hajar lah, kena buat 3 kali tayamum. 3 tayamum pertama, tayamum kedua dan tayamum ketiga pula. Di sisi Ibn Qasim tak perlu, dia boleh buat satu tayamum. Imam Ramli kena buat 2 tayamum sebab satu tayamum guna untuk Jumaat, satu tayamum guna untuk khutbah, satu tayamum guna untuk solat Jumaat. Bas dok. Sama macam orang semayang jamak kan. Ini benda ni kat depan nanti, masalah berbilang tu. Ha? فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا والذي مرتبة kedua. Isi Imam Ramli kedua. Pertama. Ramli pertama. Kedua. Tak bagi kita baca kat depan. Ada. Lagi? Hantar baca tadi di sisi Imam Ramli kan? Ya, Ibn Hajar. Lepas tu dia cakap apa? Habis. Khutbah Jumaat di sisi Ibn Hajar, dia adalah martabat nombor 2. Sepatutnya bila dia martabat nombor 2, bolehlah buat banyak kali kan? Betul tak? Kenapa nak 2 kali pula? Kalau dia martabat nombor 2, bolehlah buat khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Tak ada masalah kan? Tapi untuk sembahyang Jumaat macam mana? Ihtiyat. ويبتات فيها إلى ابن حجر كشيخ الإسلام فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها. Ihtiyat. Maksudnya martabat nombor 2 lah. Nanti kita tengok dalam Tuhfah lah. Tuhfah mana? Dalam Tuhfah mana? Falhasilu anna niyatal fardhi tubihul jami' wa niyatan nafli wa salati jaza wa khutbah jumat tubihu ma'ada al-fardhi al-aini. Kita tulis kat sini. Maksudnya kalau zahir daripada ibarat dalam Tuhfah ni, dengan khutbah dia tak boleh buat selain daripada satu saja macam aw salat jaza aw khutbatul jumaah tubihu ma adal fardhu ain. Dia tak boleh lakukan fardu ain. Maksudnya khutbah Jumaat ni martabat kedua. Maksudnya bila dia guna untuk khutbah Jumaat, dia tak boleh buat fardu. Faham? Dia tak boleh buat fardu. Ihtiyatnya dia tak boleh buat fardu. Fardu ain. Tapi ihtiyatnya juga, dia juga tak boleh buat fardu yang seumpamanya, iaitu kalau berdasarkan Bajuri tadi lah, khutbah yang satu lagi pun dia tak boleh gunakan dengan yang pertama. Kita kena cek balik, cek dalam Hasyiah Bajuri Tuhfah.
Seterusnya. ولا يجب إيصاله أي التراب والشعر بفتح العين الخفيف لعسره. Okey. Tadi saya dah sebut dah. Seterusnya. ولا ترتيب في نقله في الأصح. Tak ada. Jadi menakalkan tanah ni ke muka dan ke tangan ni tak ada tertib. Macam mana surah dia? Falau ضرب بيديه dafa'atan wahidah. Dia tepuk sekaligus, pam. Kemudian مسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جازا. boleh, tak ada masalah. Wasani yajibu tartibu fi an-naqli kal masah. Wa farraqa al-awwalu bi anna al-masah aslun wan naqla wasilatu.